Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, apakah engkau punya jaminan dari Allah Azza wa Jalla yang engkau akan hidup terus? Sangat buruk ukuranmu. Kamu adalah orang yang mengembangkan dunia orang lain dengan menghancurkan akhirat kamu. Engkau mengumpulkan dunia untuk orang lain dengan mengocang-acirkan agamamu sendiri. Alangkah bodohnya orang ini. Dia merosakkan jalan di antaranya dengan Tuhannya yang menyebabkan kemurkaan Tuhan terhadap dirinya untuk merelakan makhluk seumpamanya, yakni mencari redha makhluk. Sekiranya dia tahu dan yakin bahawa dia akan mati sedikit masa lagi, kemudian akan berdiri di hadapan Tuhan Azza wa Jalla. Lalu dia akan dihisap pada kesemua tindak tanduknya. Tentu dia akan banyak mengurangkan kerja-kerja dunianya. Daripada Luqman Al-Hakim rahimahullah, ketika berpesan kepada puteranya, katanya, wahai anakku, sebagaimana engkau pernah sakit dan engkau tidak tahu macam mana engkau ditimpa sakit, begitu pula engkau akan mati dan tidak tahu bagaimana mati itu menimpamu. Aku selalu mengancam kamu dan mengingatkan kamu. Namun kamu masih tidak mau ambil tahu dan tidak mau berhenti dari membuat salah. Hai orang yang lalai dari kebaikan dan sibuk dengan dunia. Sedikit masa lagi dunia itu akan menguasai kamu. Lalu dia akan mencekik kamu. Dan ketika itu tiada berguna lagi apa yang sudah kamu kumpulkan di tangan kamu. Dan apa yang kamu rasakan kelazatan selama ini. Bahkan semua itu bakal menjadi bencana atas kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh dalam mengingatkan kita dalam bermuhasabah diri kita. Apakah ada jaminan kita akan hidup lebih panjang? Apatah lagi, apakah kita punya jaminan akan hidup kekal? Maka semua akan menjawab dengan jawapan yang sama bahawa kita takkan kekal di sini. Tetapi kita berbeza jawapan untuk mengatakan apakah kita lebih panjang umur di sini. Mungkin setengah kita berkata, saya merasakan bahawa saya akan hidup lebih lama, walau saya meyakini kematian. Dan mungkin juga di kalangan kita akan berkata, oh saya mungkin tak hidup panjang kerana dia ada penyakit atau kerana kurangnya kelazatan dunia yang dirasai, sehingga datang keinginannya untuk mati. Dan mungkin juga ada di kalangan kita akan berkata, oh saya merasakan mati itu dekat. Maka orang yang sentiasa sibuk dengan melakukan amal soleh. Dan mungkin juga di kalangan kita akan mengatakan bahawa ia mungkin mati akan berlaku bila-bila masa. Namun sedikit pengajaran diambil daripada apa yang diucapkan. Inilah watak-watak manusia dalam mengingati kematian. Kalimah yang ringkas, mati. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil maut. Itu 3 kalimah. Mim, waw, ta, maut. Kalau kita eja dalam bahasa Rumi kita atau dalam bahasa Melayu kita 4 kataan.
Sama ada maut itu sendiri, MAUT atau mati, 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 4 kalimah saja. Tapi 4 kalimah ini untuk menunjukkan berakhirnya hidup manusia di sini. Untuk menunjukkan permulaan kehidupan baru yang berasaskan kepada amal solehnya, yang berasaskan kepada keimanannya kepada Allah. Sebab itu kata Hasan Basri rahmatullahi alaihi, fadhahal mautud dunia, mati telah melondehkan dunia. Falam yatruk lidhi lubbin faraha, siapa yang ada akal dia takkan gembira lagi. Ya, mati memang melondehkan dunia. Bila kita ingat dunia ini perhiasan yang indah selamanya, bila kita ingat dunia ini pengekal hidup kita, kita ingat dunia ini menjadikan kita akan bahagia selamanya, nanti datang mati dia akan londehkan semua. Rupanya kita tidak punya pakaian. Rupanya kita tidak ada benda yang kita boleh bawa. Walaupun sehelai baju, tak boleh bawa. Kita ada baju khas yang tak pernah kita pakai selama ini. Dan tak pernah orang bergaya dengan baju itu yang namanya kain kafan. Tak ada seorang pun buat show, fashion show, pakai kain kafan paling cantik. Orang tak berani. Hatta di kalangan kita sekalipun tak ada orang berani pakai kain kafan untuk ke mana-mana. Kerana ia bukan pakaian dunia. Ia pakaian di satu tempat khas namanya alam barzakh. Satu-satu pakaian yang bila dipakai dilondehkan semua pakaian yang lain. Kemewahan, kekayaan, segala gelaran. Lalu kita tidak punya apa-apa. Melainkan kain kafan yang tak pernah berada dalam simpanan kita. Atau tak pernah ada dalam bajet perbelanjaan kita. Ia difikirkan oleh orang yang kita tinggalkan. Untuk menyediakan kita. Ya, sebab tu kita hidup, kita cuma bajet kita harta duniawi yang kita akan kekal selamanya pada pandangan kita. Bila kerajaan Afghanistan jatuh, kenaik Taliban, lalu orang-orang yang pegang jawatan besar, ni menteri ataupun presiden negara yang paling besar, namanya Ashraf Ghani. Bila dia tahu kerajaannya akan jatuh dan rakyat tidak menerima pemerintahan yang penuh dengan rasuah, kemewahan dunia, Taliban masuk tanpa penentangan walau sedikit pun. Masuk dengan mudah. Lalu Perdana Menteri ni ataupun Presiden Afghanistan dulu, Ashraf Ghani, lari bawa 4 buah kereta penuh dengan harta. Dia menyangka hartanya boleh selamatkan dia. Bawa sampai ke airport. Sumbat dalam kapal terbang peribadi dia. Tak muat. Ditinggal dekat kawasan airport. Tak muat nak bawa semua. Itu baru nak lari keluar pada Afghanistan. Bukan nak lari masuk alam barzakh. Tak muat, dia pun tinggalkan. Dan duit itu ditinggalkan kat airport. Tuan-tuan jangan pergi ambil pula. Tinggal macam tu je. Sebab dia tahu dah tak muat untuk dia pergi melarikan diri. Kalau tidak, dia akan mati. Itu bagaimana cara manusia fikir untuk lari daripada kesusahan hidupnya. Apakah manusia tak fikir bagaimana nanti dia akan diletakkan pada hari di mana dia bersendirian dan tak ada harta yang boleh dibawa. Ini yang disebut oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ala ukhbirukum biyaumi faqrin, biyaumi faqri. Maukah aku beritahu pada kamu hari yang mana aku paling fakir sekali? Yauma udha'u fi qabri, hari di mana aku diletakkan dalam kubur. Kalau saya cerita tadi, baru nak keluar daripada negeri tertentu, nak pergi negeri lain, dah banyak barang kita kena tinggal. Tuan-tuan misalnya, tuan-tuan kerja, duduk di Johor Bahru. Tuan-tuan pun kena pindah di Kuala Lumpur. Boleh tak bawa semua barang? Tak boleh. Kita tinggal sebahagian. Tak muat lori lah atau sebagainya. Sebab itu orang dulu kata, orang banyak pindah ni dia akan jadi fakir. Sebab apa? Barang dia akan, barang dia memang tak boleh bawa. Ini rumah dia 3 ekar. Atas tanah 3 ekar kampung. Dia pun kena pindah kerja di Kuala Lumpur. Boleh bawa 3 ekar tu? Tak boleh bawa. Rumah dia pun tak boleh bawa. Itu rumah pusaka ayah dia dulu. Atas nama dia sekarang. Maka dia bawa lah barang tertentu. Dia pergilah rumah yang bukan milik dia, sewa. Kemudian dia kena pindah lagi. Pindah Perlis pula. Daripada rumah sewa pun dia tak boleh bawa semua barang dia. Bahagian dia bawa yang lain-lain terpaksa tinggal.
Bagaimana hari dia berpindah di alam kubur. Maka sebab itu bila Umar bin Abdul Aziz ni bercakap tentang orang yang fikir nak menongkak langit, yang nak kekal di dunia ini. Bila Umar bin Abdul Aziz panggil seorang ulama namanya Abu Hazim, radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in. Abu Hazim, nasihat sikitlah aku. Nasihat. Waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Lalu kata Abu Hazim, ya Amirul Mukminin, berbaringlah. Baring. Waktu baring kamu fikir, apa yang kamu nak bersamamu ketika mana kamu akan mati? Apa benda kamu nak? Tuan kita tidur, kita fikir, kalau saya mati sekarang, saya nak apa bersama saya? Apakah kita nak kereta kita bersama kita? Jawapannya tak. Rumah? Tak. Anak-anak? Tidak. Pasti yang kita gambarkan amal soleh. Yang saya nak bersama saya, andai kata saya pejam mata hari ini, andai kata saya mati hari ini, amal soleh saya, kebaikan saya, pahala. Kerana itu kata Abu Hazim, buatlah sekarang. Bila dia kata, ya Amirul Mukminin, cuba Amirul Mukminin baring, kemudian pejam mata. Bayangkan nanti mati berlaku, apa yang Amirul Mukminin nak bersama dengan Amirul Mukminin. Pasti tuan-tuan yang kita nak bersama dengan kita ialah amal soleh. Sebab kita tahu yang lain-lain tak boleh bersama dengan kita. Tuan-tuan, dalam kubur yang sempit, kita nak suruh keluarga kita semua masuk sekali ke? Tak mungkin. Kita nak suruh semua harta kita disumbat sekali. Kita nak suruh semua pakaian kita yang beberapa almari masuk sekali. Tak mungkin. Kalau kita punya akal, kita rasa cuma satu yang boleh temang saya, amal soleh. Sebanyak mana pun dia boleh muat masuk. Duit sebanyak mana dia tak boleh masuk. Amal soleh banyak mana pun kita buat boleh masuk. Lalu kata Abu Hazim, ya Amirul Mukminin, sekarang bayangkan pula, apakah perkara yang paling benci nak dibawa bila mati? Paling benci, paling takut. Maka bila bangkit nanti, tinggalkanlah. Tetapi apa yang kita tak mau bawa waktu kita mati? Maksiat kita, dosa kita, kelalaian kita, kecuaian kita. Nakkah kita bila mati dibawa bersama kita dosa rasuah kita, dosa ambil harta orang, dosa tipu orang, dosa kita umpat orang, kita mengadu domba, dosa dahaka kita pada mak ayah, dosa menipu kita, dosa khianat kita, dosa itu, dosa ini, nak tak dibawa bersama kita dalam kubur? Jawapannya tak nak. Kata Abu Hazim, maka tinggalkan. Tentang hidup ini ialah apa yang kita bayangkan. Kematian itu ialah apa yang kita bayangkan untuk kita bawa dan apa yang kita siapkan. Tapi tak ramai orang yang mengambil iktibar daripada kematian. Sebab itu ada seorang ulama namanya Makul Asy-Syami, rahmatullahi alaihi. Dia bila melihat jenazah, dia kata apa? Ughdu fa inna rahihun. Pergilah dahulu, kami akan mengekori kamu. Mau'izatun balighatun qalilah. Satu peringatan yang kuat, tetapi sikit manfaat. Kepada siapa? Ghaflatun syani'atun yadhhabul awal wal akhar la ya'tabir. Peringatan ini kuat, tetapi sedikit yang terkesan. Yang banyak berlaku ialah ghaflatun syani'atun, terus lalai sebagaimana biasa. Yang di hadapan pergi, yang di belakang tak ambil pengajaran. Contoh bila kita tengok berlaku kematian, andai kata kita ambil dalam suasana hari ini ataupun suasana biasa, orang pun tengok ramai orang berkerumun kat rumah tu, apa jadi? Ni jiran-jiran baru, orang yang jarang tak kenal dengan kita, bertanya khabar, kenapa orang berkumpul ramai-ramai? Oh, orang mati. Kita mati ni. Orang cuma bercakap tentang mati kita. Datang kawan kerabat kita, pergi kat kita, kita mati. Mereka minum kopi, minum teh, sembang-sembang, cerita hal dunia lagi. Tanya khabar, kita mati ni. Datang yang ni pula, jumpa kawan keluarga kita, jumpa mak kita, jumpa adik-beradik. Barangkali mereka bertukar nombor telefon. Oh, saya tak ada nombor, awak bagi nombor. Senang kalau ada apa-apa. Yang mati ni terbaring begitu. Yang datang menziarahinya, hanya sedikit berbicara tentangnya. Sambil minum kopi, sambil minum teh, oh dia dah mati, dah pergi dia. Ada sedikit kenangan yang dibuang dalam lautan kealpaan, yang kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Keluarga kita pun sama, dia sedih seketika.
Seorang datang tanya khabar, sembang, hak dunia kembali. Kemudian sebahagian tanya, isteri dia muda ke dah tua. Sebahagian tanya anak dia dah kahwin ke belum. Kenapa mereka ingin memilikinya? Ada tak harta arwah yang murah-murah boleh jual untuk mereka berpindah tangan seketika? Itulah yang dibuat oleh orang terhadap kematian kita. Kita bercakap pada senario yang sama. Kalau tuan-tuan mati yang datang tu, agak-agak dia buat apa? Mereka bersembang. Tapi kita bertanggungjawab dengan diri kita. Sebab itu bila kita faham keadaan macam tu, kita tidak ingin mencari keredaan makhluk. Keredaan makhluk tidak akan memberikan kebahagiaan kita di hari akhirat kelak. Maka orang yang paling bodoh, kata Syekh, yang sanggup di sini mencari redha makhluk berbanding mencari redha Allah Ta'ala, walau dia akan mati sedikit masa lagi. Ada orang kata, Ustaz, malu kita, malu. Bagi saya lah, baik mati daripada malu. Dia orang cari redha manusia ni, bila kita tegur ni, tak betul ni. Oh, Ustaz, kita malulah kalau buat begini, orang kata apa? Orang kata apa? Tuhan kata apa tu belakang kira, orang kata apa malu. Kita, Ustaz, lebih baik mati daripada malu. Baik kita kata pada dia. Lebih baik malu daripada masuk neraka. Lebih baik malu daripada Allah murka pada kita. Awak cerita tentang malu, dengan sebab malu tadi awak tak nak ikut perintah Allah. Kerana malu, nanti orang cakap apa, awak pun tak tahu nak letak mana muka. Ya, bagi awak mati lebih ringan daripada malu. Bila kita kata daripada saya malu, baik saya mati. Lalu kita katakan padanya, lebih baik malu daripada mendapat murka Allah. Lebih baik malu daripada masuk api neraka. Lebih baik malu daripada kita menyesal pada hari yang tiada berguna lagi penyesalan. Ini hakikat hidup kita. Kerana itu jangan cuba mencari rela makhluk. Mencari redha makhluk. Kerana setiap tindak tanduk kita akan dihisap. Kita ditanya dan makhluk yang kita berikan ruang yang banyak dalam kehidupan kita, dia tak akan berbuat apa-apa pada kita. Masing-masing ada hisap masing-masing. Jadi ingat, jangan rasa hidup ni panjang sangat. Dan jangan rasa kita kekal selamanya. Jangan cuba cari redha makhluk. Jangan cuba kucar-kacirkan hal agama kita demi mencari dunia. Akhirat ni tak langsung, tak tersusun. Dek cari dunia. Jangan. Cari akhirat. Biarlah dunia kucar-kacir tak apa. Akhirat jangan. Jangan terkejar-kejar solat. Terkejar-kejar baca Quran sebab nak kejar dunia. Kerana ini akan merugikan kita dengan kerugian yang besar. Ini akan menjadikan kita menyesal dengan penyesalan yang tak berguna. Sebab itu kematian sebenarnya ialah disedihi oleh manusia semua, bukan kerana mereka berpindah daripada dunia ke alam barzah, bukan. Tapi kerana terputusnya peluang untuk buat baik. Kalaulah selepas dalam kubur boleh buat baik, tak ada masalah. Masalah matilah. Peluang kita buat baik dah habis. Dah habis. Itulah kesedihan sebenar. Bukan mati itu kesedihan, sebab ia menjadi fitrah pada semua makhluk. Peluang yang kita hidup di sini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena selalu punya motivasi dengan kematian supaya kita sentiasa bersedia melakukan kebaikan-kebaikan. Ada seorang ulama namanya Rabi' bin Khaisab, atau setengah menyebut Rabi' bin Khusayyim, anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, tabi'in yang masyhur. Dia dalam rumah dia ada gali lubang kubur. Dan dia berbaring dalamnya. Setiap malam dia tidur dalam lubang kubur. Dia tak tidur atas silang, dia tak tidur atas sofa, dia tak tidur atas mana-mana tilang yang empuk. Melainkan dalam rumahnya digali satu lubang kubur. Kemudian dia berbaring dalamnya. Lalu dia berkata, "Lau faraqa dhikrul maut qalbi sa'a lafasad." Kalau sekiranya aku lupa ingat mati walau sedetik, rosaklah hatiku. Bayangkan setiap malam ingatannya pada mati cukup kuat. Ini Ar-Rabi' yang kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ditengok kamu, nescaya digembira. Kamu seperti macam baqiyatus sahabah, macam watak para sahabat Rasulullah.
Tapi Rabi' ni bukan sahabat, dia tabi'in. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah hidup, dia tengok kamu, lasarrahu, pasti dia seronok. Bahkan aku bila tengok kamu, aku ingat golongan mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Mukhbitin ialah orang-orang yang khusyuk dalam urusan akhirat. Kita ni tuan-tuan khusyuk dalam urusan dunia. Oh, dan tengok TV, khusyuk, tak sedar apa. Pasang earphone, iPod dekat telinga, tak dengar apa dah. Khusyuk kita pada dunia. Manusia ni antara dua kekhusyukan. Khusyuk dunia ke khusyuk akhirat. Kita antara dua khusyuk. Sebagaimana kita di antara dua pilihan, syurga ke neraka. Dan tak ada benda tengah tu. Laisa bainal jannati wan nari manzilun. Tak ada benda yang berada di tengah-tengah syurga neraka, tak ada. Syurga seluas-luasnya, neraka seluas-luasnya, sehingga tidak ada benda yang tengahnya. Dia meliputi semuanya. Itu kehidupan yang wa'imah tuan-tuan memilih hidup akhirat dengan tersusun. Maka Allah akan susun dunia kita dengan lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Atau kita memilih menyusun dunia dan kucak-kacirkan agama, maka Allah akan kucak-kacirkan dua-duanya. Kita gini, kalau kita ambil contoh dalam keluarga, kita anak, kita utamakan urusan ayah, maka ayah akan mudahkan urusan kita. Disusun, tolong susun urusan kita. Tapi kalau kita kucak-kacirkan urusan ayah kita, contoh, urusan kita pun dia kucak-kacirkan. Sebab dia berkuasa. Dan kita duduk rumah dia. Ini kalau umpama analogi kita, seorang anak yang duduk di rumah ayah. Ayah kita suruh buat benda ni, ayah kata, basuh kereta. Ayah kita kata, mak, basuh kereta, mak. Kejap ayah ada kerja ni, buat kerja sekolah, bla bla bla. Maka apa jadi? Ayah ni marah. Kerja sekolah dia buat lantung. Pergi basuh kereta sekarang. Dia paksa ni. Tanpa dia dapat manfaat apa-apa. Tak dapat kasih sayang. Tak dapat cinta. Tapi kalau dia buat, ayah dia kata basuh kereta, mak, dia pun basuh. Kerja sekolah dia pun ayah dia tolong buat. Tak apa. Ni kerja sekolah biar ayah buat. Ayah best student subjek ni biar ayah buat. Pergi basuh kereta. Tersusun semua. Kita dapat kasih sayang dia, redha dia. Dan urusan dunia kita settle. Perumpamaan. Tentang Allah yang memiliki semuanya, langit, bumi, segala takdir kita. Tiba-tiba kita tunjuk macam urusan dunia ni macam penting sangat. Tersusun, terjadual. Ada itinerary yang Masya Allah punctual. Tapi bila urusan akhirat tak ada itinerary dia. Dan buat agak-agak sempat. Itu yang kucak-kacir. Semua kucak-kacir. Bila belajar, kalau ada kesempatan, belajarlah. Tak ada kesempatan, sibuk. Tentang ini semua bila kita nilai balik, bila kita pulang ke akhirat, tak ada nilai. Sebab itu orang yang faham tentang kematian, maka dia tahu bahawa kerja-kerja dunia yang mengganggu akhiratnya ini tidak akan memberi apa-apa kebaikan yang banyak pada dia. Maka sebab itu kita lihat daripada pesanan Luqman Hakim, dia kata apa? Dia kata, wahai anakku, sebagaimana engkau pernah sakit dan engkau tak tahu macam mana ditimpa sakit, dan demikian juga engkau akan mati dan engkau tak tahu bagaimana kau ditimpa mati. Baik, Luqman Hakim nak beritahu, mati datang mengejut sebagaimana sakit datang mengejut. Baik, kita dalam keadaan sihat macam ni, tak jangka. Tiba-tiba batuk. Batuk. Tiba-tiba sesama. Tiba-tiba COVID. COVID. Kita pun terfikir jauh. Mana pergi tadi? Kat mana stesen saya berhenti? KKM pun tolong awak kena ingat balik ni tempat yang awak kunjungi. Tengok My Sejahtera. My Sejahtera yang tak berapa sejahtera ni. Dek, kita akan diambil kira tempat-tempat yang kita pernah lalu, personal contact kita. Maka dia teka, kita pun teka. Sebab kita tak tahu dari mana. Mungkin dari kedai ni kot, dari kilang ni. Maka semua tutup semua ni. Mungkin daripada ni kot, keluarga kita pun kena kuarantin sekali lah. Kita terus meraba-raba daripada mana datang penyakit. Tapi yang pasti kita sedang sakit sekarang. Maksud Luqman Hakim, waktu kita sakit, kita tak jangka kita sakit. Tiba-tiba sakit. Demikian waktu kita mati, kita tak jangka kita mati. Tiba-tiba mati. Tengah kita duduk, datang malaikat maut. Tengah kita sibuk merancang, bercita-cita panjang, datang malaikat maut. Sebab itu bila kita lihat orang dalam kubur ni tuan-tuan, kita lihat diri kita. Mereka yang pernah hidup, pernah punya keluarga. Sama macam kita.
Mereka yang pernah bergembira, mereka yang pernah ada masalah, sama macam kita. Tapi sekarang mereka berada pada tempat yang kita juga akan melaluinya. Mereka pernah ada cita-cita dan angan-angan, perancangan, sama macam kita. Mereka pernah berangan-angan anak mereka yang bujang nak dikahwinkan. Mereka pernah berangan-angan duit pencen yang ada nak dilaburkan. Mereka pernah berangan-angan nak buat itu, nak buat ini. Lihat bagaimana kematian memotong angan-angan mereka. Sebab itu Nabi SAW berkata, Hazal amal wa hadha ajalu fa bainahuma huwa kadzalika ija'ahul khattul aqra. Manusia ni Rasulullah buat satu garisan. Panjang garisan. Kata Rasulullah, ini adalah angan-angan dia. Maka inilah kematian dia. Angan-angan melebihi daripada tempoh mati. Ketika mana dia terus dibuai oleh angan-angan, maka datanglah garisan paling dekat dengan dia, namanya garisan kematian. Ni kita tengah berangan ni apa perancangan ni, baru dapatlah duit 50,000. Macam sini, macam banyak. Malah ni nak celebrate, panggil semua keluarga. Kita nak panggil Food Panda, beli makanan banyak sikit. Kemudian kita nak buat tu, nak maklum, nak beri hadiah, nak buat cabutan betul. Kita merancang puluhan rancangan, maka datang kematian. Semua stop. Ingat orang yang mati yang duduk dalam kubur hari ni, mereka dahulu macam kita punya ribuan perancangan. Dan kita pun sekarang sedang merancang banyak. Tapi kesian kita bila kita tidak merancang hari kematian kita. Dan bila kita tidak merancang hari di mana kita akan dimasukkan dalam kubur. Bila kita tidak pernah merancang apa persiapan kita untuk menghadapi melihat makhluk yang tak pernah kita lihat. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz dipanggil seorang ulama datang ke rumah khalifah. Datang seorang tabi'i namanya Yazid Ar-Raqashi rahmatullahi alaih. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Yazid, ausini, wasiatkan padaku. Izni, tolong beri tazkirah kat aku. Kata hebat Umar bin Abdul Aziz dipanggil orang bagi tazkirah personal. Oh, kalau tazkirah personal tak tidur tuan-tuan. Dia bukan tazkirah umum duduk dalam kuliah, tak. Dia seorang panggil tazkirah. Dan yang dipanggil itu ialah ulama yang tak takut manusia melainkan Allah. Bukannya pergi datang mengampu, tak ada. Maka dia pun sebut nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpin sekian orang Islam, lasta awwala khalifatin tamutu ya Amirul Mu'minin. Lasta awwalu khalifatin tamutu ya Amirul Mu'minin. Kamu bukanlah khalifah yang pertama yang akan mati. Sebab sebelum ini banyak khalifah dah mati. Contoh ini cukup satu pemikiran. Kita ni bukanlah bapa yang pertama yang akan mati. Sebelum ini dah banyak bapa-bapa dah mati. Sama saya cakap dengan isteri dan anak-anak saya. Abah ni bukanlah orang pertama yang akan mati. Sebelum ini ramai dah abah-abah lain dah mati. Meninggalkan anak-anak mereka yatim. Meninggalkan isteri mereka menjadi balu dan janda. Dah ramai. Maka kata Yazid, kamu bukanlah khalifah pertama yang akan mati. Kerana sebelum kamu dah banyak khalifah. Kemudian dia berkata lagi, lam yabqa ahadun min abaika min ladun Adam ila balagat an-naubatu ilaika illa wa qad dhaqal maut. Semenjak zaman Nabi Adam lagi, sehingga sampai ke giliran kamu, tidak ada seorang lagi yang hidup melainkan dia akan rasa mati. Semenjak Nabi Adam AS. Sehingga nanti sampai giliran kamu, semua akan rasa mati. Seolah tak ada pengecualian. Tak ada satu pun makhluk sikit dia tak mati. Kemudian beliau kata yang ketiga, laisa bainal jannati wan nar manzilun wallahu yaqul innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim wa anta absaru bibirrika wa fujurika. Di hari akhirat kelak, antara syurga dan neraka tidak ada tempat tengah. Tak ada. Wa imma syurga, wa imma neraka. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu,
yang melakukan ketaatan berada dalam kenikmatan yang di syurga. Wa innal fujjar, dan orang-orang yang buat jahat berada dalam neraka. Dan kamu wahai Umar, lebih kenal diri kamu apakah kamu orang baik atau orang jahat. Tuan-tuan, kita kenal kita ni orang baik ke orang jahat. Tak payah kita minta orang lain jadi saksi. Kita satu hari kita habiskan waktu kita habiskan dalam baik ke jahat, kita tahu. Kita tadi alhamdulillah solat subuh, qiyamul lail, kemudian solat subuh, kemudian dengan kuliah, kemudian duha, kemudian siapkan makanan untuk anak-anak, kemudian tolong orang susah, kemudian. Kalau semua baik hari itu, kita tahu kita buat baik. Maka orang buat baik kata Allah dalam syurga. Tapi kalau hari ni daripada tadi lewat subuh pun subuh gajah, duha tak ada, Quran pun tak ada, zikir tak ada, bangun terus mengumpat, terus marah, terus maki hamung, sekian. Lalu bila kita melihat diari ataupun nota atau kita punya jadual hidup kita, semuanya benda buruk. Dan benda buruk ni Allah kata apa? Wa innal fujjara la fi jahim. Maka orang-orang yang jahat dalam neraka. Kita sekarang jangan hukum orang. Jangan tengok tu ahli syurga, tu ahli neraka. Oh, itu bidadari syurga, itu bidadari neraka. Kita lebih berhajat menghukum kita siapa daripada kita nak kata orang tu orang ni. Kita tengok saya hari ni dengan mak saya, dengan ayah saya, dengan isteri saya, dengan anak-anak saya, dengan jiran saya, dengan kawan-kawan saya. Alhamdulillah, ingat Allah. Maka kita bersyukur pada Allah. Kata Nabi SAW, kalau kamu diilhamkan untuk buat baik, maka syukurlah pada Allah. Tapi kalau hari ni kita buat benda tak elok, diilhamkan pula buat benda tak elok, maka fala yalumanna illa nafsa. Jangan kamu cela melainkan diri kamu. Kamu patut dipersalahkan. Kenapa hari ni tuan-tuan kita terdorong buat jahat banyak sangat? Kenapa? Ada benda tak kena dengan kita ni. Hari ni kita rasa nak marah orang, hari ni kita rasa nak tipu orang, hari ni kita rasa nak maki orang. Mula-mula buka status Facebook, ni nak kena maki ni, maki dulu. Itu sarapan kita. Itu makan tengah hari kita, itu makan malam kita. Jadi bagaimana kita nak menghadap Allah dengan hari kematian kita? Hari yang paling menakutkan, hari yang mana akan membongkarkan kita dengan tanggungjawab kita. Masa itu Allah kata jangan duk sibuk-sibuk dengan orang lah. Kamu yang akan dihukum. Kamu yang diperintahkan sibuk dengan hal akhirat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila selepas membawa pesanan Luqmanul Hakim, dia kata, aku selalu ancam kamu. Aku dah selalu ancam kamu. Aku selalu ingatkan kamu. Namun kamu tidak mahu mengambil tahu dan tak berhenti buat salah selalu. Syekh kata, aku ni setiap kali ceramah cerita bab mati, cerita ancaman kematian, cerita tentang rugi kalau kamu sibuk dengan dunia ni. Kamu dah tengok orang mati, dulu semua sibuk dengan dia, terhenti sibuk dia. Apakah mereka ni berbicara lagi tentang dunia? Tidak lagi. Mereka berbicara tentang akhirat, mereka terlepas peluang. Kalau kami boleh balik, kami boleh buat kembali. Dan takkah kita takut kita menjadi seseorang seperti mereka? Sebab tu orang mati ni, sama ada dia akan mendapat rehat diri dia, ataupun orang yang rehat daripada dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, mustarih wa mustarah min. Kita nak jadikan kematian rehat kita atau tidak? Kalau kita ingin jadikan malakul maut itu makhluk yang paling rindu untuk kita jumpa, maka buat kebaikan. Itu kata seorang ulama. Dia kata, ma ghaibun yantaziruhu al-mautu khairan lahu. Ma ghaibun yantaziruhu khairan lahu minal maut. Tak ada saat yang paling gembira yang ditunggu oleh orang berbuat baik melainkan mati. Ada seorang ulama, dia jumpa dengan seorang ulama yang lain. Dia kata, kamu nak masuk syurga? Masuk syurga? Dia kata, nak lah. Suka syurga? Suka. Kalau begitu, kamu kena suka mati. Sebab seorang tak akan masuk syurga melainkan mati. Maka sukalah mati. Tuan-tuan, orang yang suka mati ni ialah orang yang dalam dirinya penuh keyakinan pada Allah dan dalam tubuh badannya sibuk buat ketaatan pada Allah. Kalau kita tak suka mati, berarti kita ada masalah jahat banyak. Seorang tak berani pulang ke rumah mak dia, dia ada buat salah banyak lah tu. Seorang yang banyak buat baik, dia rindu nak jumpa mak ayah dia. Kalau kita buat marah mak ayah kita, tuan-tuan nak balik rumah,
Oh tak nak. Tapi kena balik juga. Kalau kita hidup buat Allah redha pada kita, kita nak balik cepat, kita nak redha Allah tu. Sebab tak ada benda yang kata ulama yang paling kita gembira kita nak jumpa malaikat mati. Bagaimana kita katakan interaksi seorang ulama dengan seorang ulama yang lain. Apakah kamu suka syurga? Ya. Kalau begitu kamu kena mati. Dan kamu kena suka mati. Ya, orang beriman, tuan-tuan, hari paling gembira ialah hari di mana dia diberi tahniah oleh malakul maut. Oh, Allah redha pada dia. Maka malakul maut menyuruh dia dengan tenang untuk meninggalkan dunia ini, untuk memperoleh janji-janji Allah. Sedangkan sekumpulan malaikat rahmat tidak sabar-sabar nak menyampaikan berita gembira, nak bawa roh yang suci, yang mulia ini untuk ditunjukkan kepada semua penduduk langit. Kerana Allah Ta'ala bila suka seorang hamba, Allah beritahu Jibril AS. Jibril beritahu semua penduduk langit. Sebab itu penduduk langit antara kerinduan mereka ingin bertemu dengan orang yang disebut oleh Allah tentang baik dia, soleh dia, ingat dia pada Allah. Malaikat ni seronok nak jumpa kita. Lebih seronok daripada kita gembira kerana pasukan yang kita sokong menang piala dunia, menang, seronok. Esok bangun senyum, kenapa? Saya punya pasukan bola sepak menang semalam, menang trofi, kita senyum. Padahal tak ada kaitan apa-apa kita. Tapi kerana kita sokong, kita suka. Tapi kalau kita pun bad mood pagi ni, tak jadi nak belanja orang makan, tuan malaikat lebih gembira daripada itu. Kerana malaikat ialah penyokong kebaikan yang paling tegas sekali. Dia paling suka orang buat baik. Ni suka. Selepas iman kepada Allah. Sebab itu malaikat akan puji. Disebut dalam hadis daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menceritakan bila setiap roh orang beriman ini yang penuh ketaatan pada Allah, yang mendapat redha Allah dan diredha oleh Allah, melalui setiap pintu langit, melainkan dipuji-puji oleh malaikat. Dengan haruman yang dicium oleh malaikat, wanginya siapa ni? Maka disebut sebaik-baik namanya di dunia. Lalu dipuji oleh malaikat. Untung kamu, gembira kamu, berjaya kamu. Tuan kita ni kalau dulu zaman periksa, orang ucap tahniah, seronok tak? Seronok kita dapat ni straight A ni, 12A, 10A. Atau kita dapat kira-kira dalam kelompok orang berjaya lah. SPM pangkat 1. Aggregate 12 contohnya dulu. Aggregate 19 tapi pangkat 1. Oh, tahniah. Cerah masa depan masuk universiti, kita seronok. Mak kita pun gembira diucap tahniah tentang kita. Tuan-tuan, tak ada lebih paling seronok bila kita diucap tahniah oleh malaikat. Seronok kita dah tinggal dunia, rupanya kita berjaya. Sebab itu dunia ni ialah mujahadah. Tuan-tuan, jangan duk tengok orang yang lalai, jangan duk tengok orang yang sibuk dengan urusan dunia, urusan manusia. Kita ada urusan kita. Urusan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, buat perintah Allah Ta'ala. Sebab itu kata Syekh, hai orang yang lalai dari kebaikan. Ini kesibukan kita nak buat baik. Tapi ramai yang lalai buat baik dan sibuk dengan dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia yang berlawanan dengan akhirat. Dunia yang memang menyempurnakan akhirat, silakan. Dunia tadi menyempurnakan akhirat. Kita tak nak dunia yang duk lawan dengan akhirat. Dia offense kepada akhirat. Dia jadi musuh kepada akhirat. Dunia ni yang perlu kita tinggalkan. Sedikit masa lagi dunia akan kuasai kamu. Kamu duk sibuk dunia, akhirnya kamu menjadi orang yang cinta dunia. Bila dunia kamu cinta, apa dia buat? Sebab dunia ni, dia tak pernah setia dengan orang. Dia akan cekik kamu. Dia akan malukan kamu. Dia tak akan tolong kamu waktu kamu menjerit minta tolong. Tuan-tuan, kita nak tak kawan dengan orang yang akan khianat kita? Tuan-tuan nak kawan dengan dia? Tuan-tuan beri masa banyak dengan dia, tuan-tuan beri harta banyak kat dia, melabur banyak kat dia. Tapi dia cuma menunggu masa untuk cekik kita. Untuk bunuh kita. Untuk bogelkan kita, untuk telanjangkan kita, untuk malukan kita. Untuk menjadi kita paling menyesal. Saya tak rasa ada orang nak berkawan dengan orang macam ni. Kalau kita kena ada seorang kawan, kata, jangan, dia tu ambil kesempatan tu. Dia akan pinjam duit awak. Dia akan buat baik dengan awak, mengampu awak, dipuji awak. Lepas tu, dia akan khianat awak. Ditikam belakang. Dia akan malukan awak. Dikutuk awak nanti. Tetapi kalau macam tu, kita tak berani. Ini kan dunia. Yang dia cuba puji ramai orang, kemudian dimalukan semua orang. Oh, mula dipuji kita dengan pangkat, dengan jawatan, kita pun terangkat. Tiba-tiba kita dimalukan dengan hari kematian.
Rupanya tak ada pangkat disebut waktu kita mati. Rupanya kubur kita tidak lagi diziarahi sebagaimana rumah kita di dunia dahulu meriah diziarahi. Oh, dulu zaman kita kaya, orang berada, rumah meriah ni orang ziarah. Sampai kena susung jadual. Hari ni bila kita mati, rumah sebenar kita, ada tak orang ziarah rumah sebenar kita? Dulu kita duduk rumah menteri, ramai orang nak datang. Dulu kita duduk istana, ramai orang nak datang. Dulu kita duduk rumah agam, ramai orang nak datang. Rumah kita, orang nak tumpang sekaki. Hari ni kita duduk rumah hakiki, rumah kubur. Ada orang nak datang tak, tuan-tuan? Siapa nak datang rumah hakiki kita kubur ni? Melainkan orang-orang yang berkawan dengan kita kerana Allah. Mereka datang. Mereka ziarah. Mereka doa. Tapi, berapa orang? Tuan-tuan ada friend 5,000. IG tuan-tuan ada 400,000. Misalnya, tuan-tuan punya popular disebut di sana sini. Nanti bila berada di rumah sendiri, berapa orang nak ziarah kita? Iaitu kurang yang kita kena tahu. Maka hiduplah di dunia dengan mengetahui tipu dayanya. Ambillah akhirat dengan mengetahui keuntungannya. Kerana keuntungan yang sebenar barulah kita tahu bila keuntungan akhirat kita. Gembira yang sebenar bila kita senyum di hari akhirat kita. Bila kita mampu tersenyum ketika mana melihat malakul maut. Dan malakul maut menyebut dengan perkataan yang paling lunak untuk kita dengar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai orang yang sudah pun berjuang untuk mentaati Tuhan. Sila keluar dengan terhormat. Pulang pada Allah. Allah memanggilmu. Allah sampaikan salam padamu. Allah ingin bertemu denganmu. Itu tidak ada hari yang paling indah. Kalau hari ini kita dipanggil menghadap oleh Sultan seronok kita. Dengan pakaian yang indah. Mungkin tak tidur malam. Bersedia untuk esok hari. Ini kan pula dipanggil oleh Tuhan. Raja pada sekalian raja. Untuk berikan kita kurniaan. Bukan datang nak sembang. Beri kita kurniaan. Beri kita segala hasil mujahadah kita di dunia. Jadi jangan tertipu dengan dunia yang sifatnya sementara. Yang akhirnya kita mati juga walau sehebat mana pun kita. Yang akhirnya berakhir juga cita-cita dan angan-angan kita. Walau sesibuk, walau serapi mana pun. Kita cuma ada antara kebaikan ataupun kejahatan. Kebaikan yang dinilai oleh Allah. Untuk kita bawa bersama kita ke alam barzakh. Atau kita terus nak biarkan diri kita lalai macam orang lain lalai. Maka semua tengok kubur. Dan semua telah mendatangi kubur. Dan semua juga telah mengetahui cerita kubur. Ia cerita yang sama yang kita akan lalui. Antara orang yang bergembira dengan orang yang kecewa dan menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.